Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid tahun 5. Seperti biasa, pada hari ini kita teruskan untuk sesi PDPR kita untuk mata pelajaran sejarah tahun 5. Jadi, kita akan memasuki tajuk baru iaitu tajuk 9 iaitu identiti negara kita dan memberikan tumpuan kepada unit 8 jata negara. Kemudian kepada subtopik yang kecil iaitu kenali jata negara dan seterusnya sejarah jata negara kemudian yang melibatkan kewarganegaraan di mana murid perlu menzahirkan jawapan-jawapan bagi persoalan tersebut di dalam peta I-Think, peta bulatan. Jadi sebelum tu cikgu nak ingatkan seperti biasa seperti yang cikgu telah ingatkan di dalam WhatsApp group tahun 5, 5 delima dan juga 5 Zamrud, tuliskan maklumat berikut di dalam buku tulis. Okey, untuk pertama kalinya bagi tahun 5 delima, tuliskan hari ini adalah hari Isnin 6 September, kemudian untuk murid tahun 5 Zamrud pada hari Khamis nanti 9 September. Berlangsungnya sesi PDPR bagi murid tahun 5 Zamrud lah. Kemudian jangan lupa tuliskan tajuk unit 9, tajuk 9, unit 8 dan subtopik kecil kita iaitu kenali jata negara dan kemudian cikgu akan masuk buat penerangan mengenai sejarah jata negara dan terakhir sekali bagaimana kita menghormati jata negara dengan memindahkan maklumat ke dalam peta bulatan. Okey. So cikgu terus pergi kepada berkenaan dengan kehadiran yang mana murid akan menekan pautan di mylink.la/cikgu Fauzi akan keluar senarai kehadiran 5 Zamrud. Jadi klikkan kat sini, isikan nama anda setelah anda siapkan kerja. Contoh dekat sini cikgu dah letak Abdul Firas Hadi, kemudian klik submit. Okey, tolong 5 delima buat kerja seperti biasa, begitu juga dengan murid 5 Zamrud. Klik di pautan mylink.la/cikgu Fauzi, so dekat situ akan keluar kehadiran murid 5 Zamrud dan klik nama awak. Seperti biasa, cikgu contoh kat sini Akmal Iskandar dan klik submit. Submit maksudnya hantar. So dekat situ memang dah ada dah tugasan awak yang awak buat. Senarai kehadiran awak yang akan masuk dalam data saya, dalam data spreadsheet kehadiran 5 delima dan juga 5 Zamrud. Cikgu ingatkan sekali lagi, tolong buat kerja, janganlah malas. Tolong, cikgu perasan awak makin lama makin tak buat kerja saya. Saya tahu sebab apa. Saya tahu. Okey, kita tunggu sesi PDPR bersemuka di sekolah nanti. Jangan jadikan alasan macam-macamnya. PDPR bukan bermaksud cuti. Ibu bapa di rumah tolong dorong anak-anak untuk siapkan kerja. Okey, sebaik mungkin. Okey, cikgu terus pergi kepada My View Board iaitu buku teks pada muka surat yang murid perlu rujuk buku teks sejarah 108 hingga 113. Untuk penerangan yang pertama ni, cikgu akan memberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan apa yang kita akan pelajari iaitu jata negara. Okey, seperti biasa murid ketahui jata negara ni dia merupakan lambang rasmi kerajaan Malaysia. Setiap dunia mesti ada lambang rasmi negara mereka. Jadi pada tajuk ini murid akan mendapat pengetahuan lah dan pemahaman sedikit tentang salah satu identiti negara kita. Okey, seterusnya kita akan belajar selepas ni bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bendera jalur gemilang. Jadi murid akan dapat faham apakah itu yang berkaitan dengan identiti negara kita. So dalam tajuk ni akan dibincangkan mengenai jata negara dan lambang-lambang yang ada pada jata negara yang memberikan makna-makna tertentulah. So dekat sini berdasarkan sumber warta Kerajaan Malaysia 20 September 1990. So ini merupakan jata negara bagi Persekutuan Malaysia. So dekat sini murid dapat lihat, murid senaraikan apa yang murid nampak dekat sini. Ada harimau yang kita panggil si tepuk dan juga bintang bercah 14, bulan sabit dan kemudian ada keris. Apa maksud keris 5 keris ni? Dan ada lambang negeri Pulau Pinang, okay, negeri Melaka, jata negeri Sabah, Sarawak dan juga bunga kebangsaan. So apa maksud bersekutu bertambah mutu dekat sini pun murid perlu ketahui. So dekat sini nanti murid perlu senaraikan dekat sini untuk menyenaraikan ciri yang terdapat pada jata negara. Pertama sekali, okey, murid perlulah tuliskan pada jawapan murid lah. Okey, 2 ekor harimau. Okey, ni contohlah jawapan. Okey, yang kedua apa? Yang ketiga apa yang ada pada jata negara? Murid perlu senaraikan. Jangan lupa. Ingat cikgu tulis sampai 7 je. Kalau ada lebih daripada tu murid kena senaraikan. Okay, ini merupakan jata negara kita. So kita masuk kepada perbincangan di mana pada akhir pembelajaran nanti murid akan dapat kenal sejarah jata negara
lambang dan juga makna yang terdapat pada lambang jata negara. Jadi dekat sini kalau kamu tengok seperti biasa, pada jata negara tu ada pada kita punya pasport antarabangsa. Contoh pada gambar ni kita tengok ini adalah merah ni pasport antarabangsa. Dan ni kita punya kad pengenalan seperti biasa kalau kamu dah lepas tarikh lahir matang pada umur 12 tahun, 12 tahun kamu akan dapat kad pengenalan sendirilah. Ni pada MyKid dan juga sijil kelahiran. So dia akan ada saja lambang jata negara yang menunjukkan kita adalah negara Malaysia. So murid perlu tahu dekat situ. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk bagaimana untuk murid mengetahui berkenaan dengan aa, jata negara. So kalau kamu tengok di sini seperti biasa, okey, jata negara ni dia ada lambang, apa orang kata dia adalah lambang kepada sesebuah negara yang cikgu tunjuk kepada awak, dia adalah lambang rasmi kebesaran dan kedaulatan Malaysia. So dekat situ dia merupakan simbol perpaduan kemegahan dan identiti rakyat Malaysia. So jadi kalau kamu tengok di sini perbualan di antara budak ini dia menunjukkan ini adalah bangunan pentadbiran Persekutuan Putrajaya. So di mana pintu masuk situ dah ada dah jata negara. So bila sini nampak murid dah tahu dah itu adalah negara kita yang ada. Kalau kamu pergi Putrajaya kamu nampak. So perbualan dekat sini dia akan mengatakan tentang kenapa perlu menghormati jata negara kerana dia merupakan identiti dan juga lambang kebesaran. Ini akan ada pada orang kata tajuk perbincangan terakhir kewarganegaraan. Okey, kewarganegaraan di mana murid perlu senaraikan isi jawapan. Okey, yang terakhir sekali lah. So murid dapat tahulah apa yang perlu murid buat dekat situ. Isi jawapan dia apa yang murid perlu senaraikan. Cikgu tulis balik. Isi jawapan berkenaan kenapa kita perlu menghormati jata negara. Okey, seterusnya sejarah jata negara. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita pergi kepada Putrajaya, kalau kita pergi buka kepada internet, kita akan nampak ini merupakan jata negara yang terawal pada tahun 1948. Jadi ini yang kedua ni adalah permulaan kepada sejarah jata negara di mana dekat sini murid perlu masukkan di bahagian peta alir ini. Ni cikgu dah siap isikan 1948, 1963 apa yang berlaku dekat sini. Murid perlu senaraikan dengan mengimla apa yang ada dalam buku teks sejarah tahun 5 lah. So dekat sini tahun 1965 dan masuk kat sini. Cikgu ada buat dua sekali lah kat sini. Jadi jangan lupa untuk murid masukkan jawapan-jawapan dia di dalam buku teks ni. So dekat sini nampak tak tahun 1948. Jadi murid baca semua ni, jangan pindahkan ke semua. Murid cuba untuk pendek-pendekkan jawapan. Okey, pada tahun 1963, perubahan berlaku sedikit pada jata negara. Kemudian pada tahun 1965 dan ini adalah yang terbaharu. Yang terbaharu digunakan sehingga kini. So kalau kamu tengok kat sini, yang ketiga ni dia ada tahun 1963. Kamu kena baca semua ni, kemudian pindahkan maklumat dia yang berkaitan dengan tahun 1963 di kawasan sini. Cikgu dah siap tulis tahun, kamu masukkan saja maklumat dia apa dekat sini. Masukkan saja maklumat dia. So pada 1948 dia macam ada banyak sikit. Okey, awak cuba masukkan tapi untuk seperti biasa awak dah tahun 5, cuba pendek-pendekkan jawapan. Kemudian yang keempat pada tahun 1965 ni kamu baca di kawasan ini sampai habis dan transferkan maklumat yang ada dekat sini dengan membaca ke dalam bahagian peta alir ini. Ni cikgu buat dua ruang, nampak tak? Maksudnya dekat sini dia ada banyak sikit. Okey, E, F, G. Okey, awak masuk dekat sini. So, jangan lupa senang saja kerja awak dan jangan lupa juga kerja yang akan cikgu masukkan dalam Google Classroom. Nota tolong buat seperti biasa, jangan tak buat. Cikgu akan pastikan nanti sesi bersemuka, cikgu nak tengok adakah kehadiran yang awak tandakan itu merupakan kerja yang awak buat selari dengan apa yang saya bagi. Nota, cikgu susah nak tanda, awak akan merungut. Cuma kalau awak bijak, awak muat turun ke dalam Google Classroom berdasarkan tajuk yang kita belajar hari ini. Kalau tentang kenali sejarah jata negara, masukkan tangkap gambar secara menegak dengan keadaan cahaya yang terang supaya cikgu nampak. Kemudian uploadkan dalam Google Classroom seperti biasa. Tak susah pun. Okey, yang terakhir sekali, murid perlu senaraikan kepentingan menghormati jata negara. Kenapa penting menghormati jata negara? Jika kita balik kepada sekolah, murid akan dapat lihat bagaimana kita mesti menghormati sekolah, bagaimana kita mesti menghormati seorang guru tu. Itulah maksud dia penting kita nak dapatkan adab, nak dapatkan ilmu mesti ada
mesti ada adab. So dekat sini, bagaimana cara kita menghormati jata negara? Kenapa penting? Jawapan yang pertama cikgu bagi dekat sini contohnya ialah lambang, kerana ia adalah sebagai lambang kemegahan rakyat. Lambang kemegahan rakyat. Dekat sini murid boleh letak bermacam-macam jawapan. Yang kedua, dia adalah lambang. Kenapa nak hormat? Sebab dia adalah lambang negara. Okey. Jawapan yang seterusnya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenam, murid tolong berikan jawapan dia. Apakah jawapan-jawapan dia? Jangan cikgu buat tanda soal yang awak buat tanda soal. Ada kawan-kawan kita yang tahun 5, dia cikgu buat macam ni, dia buat tanda soal. Itu jawapan yang awak kena isi. Awak jangan jadi terlalu lurus pula. Jadi itu adalah penerangan. Yang pertama nanti, apa yang perlu buat ialah menyenaraikan ciri yang terdapat pada jata negara, boleh rujuk pada muka surat 114 dan 15 juga. Tapi yang tu awak kena lukis, tak payah, awak senaraikan je. Situ ada jawapan dia. Kemudian pindahkan dekat bahagian A ni. Okey. Kemudian bila dalam bab sejarah kenali sejarah jata negara yang ini, awak pindah ke dekat bahagian B ni. Kemudian dekat bahagian bawah ni untuk kewarganegaraan bahagian C ni, kenapa cikgu tak tulis C kat sini? Sebab awak buat dekat peta bulatan dekat kawasan sini. Okey, dekat kawasan situ. So C tu dah ada dalam peta bulatan tu. So jangan awak tak buat. Tolong buat kerja awak. Cikgu minta sangat-sangat jangan malas-malas. Okey, cikgu tahu sebab apa awak tak buat kerja. Cikgu tahu tu semua. Jadi, cikgu harap awak buatlah kerja saya seperti biasa dan turn in juga di dalam Google Classroom. Bagaimana cikgu nak berikan tahap penguasaan awak? Cikgu tak nampak apa-apa hasil kerja awak. So, ibu bapa juga jangan marah kalau saya memberikan tahap penguasaan anak anda dalam tahap 3 ataupun 4 saja ataupun 3 saja tak ada perubahan sebab saya tiada bukti. Minta maaf ya, saya cakap awal-awal dan saya terpaksa cakap telan segala-galanya lah. So itu adalah kebenaran. Jadi cikgu nak ingatkan murid juga untuk aktiviti bulan kebangsaan masih ada lagi berbaki sebelum kita tamatkan dia. Jadi cikgu harap murid 5 delima dan juga 5 zamrud tolong sertai aktiviti tersebut. Jangan jadikan alasan asyik tak nak buat tu, tak nak buat ni. Ingat kehidupan kita di dunia ni bukan untuk beralasan. Jadi awak fikir balik, tepuk dada, tanya diri dekat dunia ni nak hidup untuk apa. Kalau awak tak nak berjaya, awak nak begitu, begitulah sahaja kehidupan awak. Saya terpaksa cakap. So ingat, tolong isikan buatkan nota dan isikan kehadiran. Cikgu tunggu kehadiran awak. Jadi itu sahaja untuk sesi PDPR kita pada hari ini bagi murid tahun 5 dan 5 dan juga 5 zamrud. Okey, 5 zamrud pada hari Khamis lah, 9 September nanti. Jadi awak boleh rujuk video pengajaran saya. Jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.